Sebab orang ni exist, orang yang buat kita orang ni hidup lagi. Sebab kat dalam tu makanan ni bukan makanan yang kau nak makan. Allah tak akan ambil orang lain, Nizam. Allah tahu kau boleh jalani ujian ni. So engkau terpilih. Nizam, khabar awak sihat Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. So, hari ni cerita baru ni, nampaknya saya nak tanya pasal watak awak sebab cerita dia lain macam sikit. Kan? Campur mental lah, macam-macam. Watak you watak macam mana dan cerita dia daripada you sendiri, apa cerita dia sebenarnya? Watak saya mengenal watak sebagai seorang manusia yang mencari tunang dia, dan secara tidak langsung dia berada di dalam satu situasi yang dia sendiri tak tahu nak buat apa. Maksud dalam keadaan situasi yang dia tak expect. Dan di samping dia misi untuk mencari dia punya tunang tu, dia akan bertemu dengan watak-watak yang harus dan selayaknya dia bermainlah dengan mereka, which is dilakukan oleh Nora Danish dan juga Jay Swazi. Ya. So macam mana awak kiranya membawa watak sebegini sebenarnya kan? Sebab mula-mula kalau orang kata tak tahu siapa sebenarnya yang jahat, siapa yang baik. Ya, betul. Kita orang sebelum mula shoot sebelum kita on set kita akan bincang naskah tu, borak dengan scriptwriter Fatin Syamimi, borak dengan Azlan Shah, director, dan juga pelakon-pelakon Nora Danish dan juga AJ Swazi. Yang bestnya sebab kita orang boleh borak, kita orang boleh create that tense kat mana, and kita orang flow macam mana kita nak main. And setiap watak tu dia kena jaga, sangat careful lah, kena jaga sebab kalau salah reaction, audience akan dapat detect awal. Dan ada setengah-setengah yang director cuba sampaikan, yang dia cakap, Nizam, aku pilih macam ni, aku nak simpan whole macam tu. Jadi memberi setiap pelakon sangat-sangat memberi dan committed dengan kerja masing-masing. Kita kena Nizam, bila cerita ni yang mengendengahkan masalah mental semua macam ni kan Nizam, pendapat Nizam sendiri, adakah ini masa yang paling sesuai sebab lepas pandemik semua dengan orang bermasalah-masalah macam semua kan? So menunjukkan sesuatu yang benda ni sebenarnya masalah besar, semua orang kena ambil tahu juga, tak boleh. Betul. Macam Nizam ni pendapat sini tentang penonjolan masalah mental dalam filem, dalam drama, telefilm macam ni? Betul, masalah mental ni bukan benda main-main guys. Ini adalah perkara yang serius dan perlu diambil berat oleh masyarakat kat luar sana. Mungkin setengah orang rasa macam kita cukup sekadar dengan handphone. Tak, sebenarnya handphone tu dia boleh jadi lagi negatif disebabkan mungkin apa-apa yang boleh trigger kan. Dan masalah mental yang berlaku tambah bila dengan desakan hidup, apa yang terjadi kat bukan Malaysia je, seluruh dunia sekarang kan. Apa-apa boleh jadi. Kadang-kadang kita dengar yang berita tak pernah dengar, kita dengar. Dan orang dalam situasi sekarang, orang sanggup buat apa-apa saja kan. Dan yang paling bahayanya adalah bila masalah mental, anxiety ke apa semua. Orang nampak senyum tapi sebenarnya dalam dia tu sakit. Itu paling bahaya sebenarnya. Dan masalah mental ni sangat-sangat serius dan betul. Kalau korang ada simptom-simptom ataupun rasa macam gejala-gejala tu ada, tolong cakap dengan sesiapa, talk to somebody, jangan seorang-seorang. And kalau beragama Islam, kuatkan connection dengan Allah. Itu paling utama. Ini cerita tak silap saya lakonan kedua awak selepas kejadian yang menimpa awak awal dulu kan? Ya. Ni yang kedua So Nizam, sedikit sementara awak daripada kejadian yang berlaku dulu kan, kalau awak cerita sedikit lah sampai sekarang, kenapa ambil masa yang lama juga, apa yang awak lakukan selepas kejadian yang berlaku awak masuk lokap semua dulu tu? Rihil. Saya cuba menyembuhkan luka yang tidak nampak oleh mata kasar. Tapi saya rasa luka tu, ambil masa, tenangkan fikiran, bukan menyesali tidak, tetapi mensyukuri dan cuba untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Maksudnya try to adapt to reality kan. Sebab kita mesti in shock macam apa yang berlaku ni siut, macam cepatnya berlaku kan. But it is what it is. Lu Mahfuz dah tulis macam tu dan Nizam kena redha sebab ini adalah antara kadar dan kadar. Jadi Nizam tak boleh cakap banyak. Nizam kena Sebelum saya nak tanya sedikit pasal apa yang Nizam buat sebenarnya, kalau mungkin tak banyak cerita keluar kiri kanan, berbagai cerita, mungkin Nizam sendiri boleh beritahu apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya pada kita sehingga kejadian itu berlaku lah, kiranya sedikit lah Nizam. Situasi yang mana kat Kuala Kangsar? Kuala Kangsar je. Apa yang berlaku? Sedikit Nizam buat shot Sebab saya nak tanya pasal healing proses tu yang penting. Apa yang berlaku adalah macam nak cakap seseorang yang yelah,
Apa yang berlaku, itulah yang berlaku. Itu yang berlaku. Tapi Nizam yang mulut sebab banyak cerita Nizam. Um, Nizam ada orang produksi ramai tahu cerita yang sebenarnya. Tapi Nizam tak cerita kat masyarakat luar tu sebab dia macam ni tau. Apabila sesuatu yang berlaku dengan dalam diri kita, kadang tu bila kita nak speak, kita di pihak betul, kita nak cakap, tapi orang akan pandang kita salah juga. Walau macam mana effort kita nak cuba tegakkan, dan orang tak tahu apa yang Nizam lalui dan apa yang orang nampak, okey, dia kena macam tu kan. Tapi di sebaliknya yang production punya story orang tak tahu. Dan Nizam rasa lebih selesa Nizam tak beritahu dan tak pada semua orang, tak pada masyarakat di hadapan kamera, tetapi pada mereka di belakang kamera. Supaya Nizam tak nak, sebab orang ni exist, orang yang buat kita orang ni hidup lagi. Jadi buat sesuatu lah sebenarnya. jadi Nizam tak salahkan dia sebab Nizam merasa ini adalah asbab Nizam dapatkan kemanisan tu. Kemanisan tu orang cakap benda yang manis Nizam, kenangan pahit kan. Memanglah kenangan pahit. Tapi manis tu bila kita dekat sana, Nizam dekat sana, Nizam rasa macam tak ada orang boleh selamatkan Nizam kecuali Allah yang boleh tolong Nizam. Itulah. 3 hari dalam lokat tersebut. 3 hari 2 malam. Apa yang Nizam belajar, apa yang Nizam dapat pada ketika itulah. Kebebasan tu sangat-sangat best lah. Itu lah 3 hari 2 malam kat dalam tu rasa macam 3 minggu tu. Percutian yang paling lama Nizam pernah pergi walaupun 3 hari 2 malam. And macam-macam yang terjadi kat dalam tu. Bayangkan pelakon, penolong pengarah dengan pengarah dalam tu. Kita orang boleh, Nizam alhamdulillah dalam ni boleh create balik. Salah satu scene dia, nasi tu Nizam buat bantal tau. Kita buat bantal, cakap, cik boleh baring kat sini. And dalam tu memang, sebab kita orang tak tahu apa yang berlaku tau. So 3 hari 2 malam kita orang ketahan hariman. Nizam dia jadi tak senang duduk tau. Dia macam apa benda ni. Tapi yang menenangkan Nizam tu Allah bila mengingatkan yang okey Nizam sabar. Dia ada bisikan belah kiri cakap abang kau hidup kau hancur. Tapi bisikan belah kanan cakap jangan, Allah bagi kau rezeki. Bila kita cakap bisikan belah kiri masuk, abang kau Nizam, abang orang tak nak ambil pelakon dah. Belah kanan pula bisikan masuk, tak, Allah bagi kau rezeki, bukan manusia bagi kau rezeki. Dan alhamdulillah Nizam stick dengan bisikan belah kanan. Alhamdulillah Allah pemudahkan segala urusan lah. Sangat lah. Apa yang pertama Nizam buat sebaik dia keluar, sebab dengan cerita balik ke kampung semua, apa benda yang sebenarnya Nizam buat sebab ketika itu selepas keluar tu? Nizam jumpa Papa Nizam yang ambil Nizam. Habis tu Nizam terus beli makan dengan family. Sebab kat dalam tu makanan dia bukan makanan yang kau nak makan. Jadi macam mana korang nak ngelakkan makan makanan kat dalam tu, korang jangan makan benda yang tak sepatutnya. Jangan masukkan apa-apa dalam badan. And walaupun Nizam hisap weed dia, walaupun hisap untuk kenangan dia, but it is what it is, benda dah jadi. And itu adalah salah satu untuk Nizam cikgu yang terbaik lah. Cikgu yang terbaik, kenapa saya cakap cikgu yang terbaik adalah Nizam ni jenis degil lah. Dan ada benda yang Nizam ambil macam aku tahu apa aku buat. Tetapi orang, maksudnya degil tu orang susah nak tegur. Tapi Allah yang tegur, dia tak boleh buat apa lah. Nak tak nak dia kena reda, dia kena bangun dan dia bukan reset lah, tapi bangun dan jalani kehidupan macam biasa. Tapi dengan situasi yang agak berbeza lah. Tapi first thing first, bila Nizam sampai Nizam family lah. First thing first Nizam family lah. Macam mana sempat Nizam? Sangat lah. Nizam ingat dalam kereta, Papa sebelah Nizam bawa kereta. Papa minta maaf. Papa cakap, tak apalah lelaki. Sebab Nizam tak tahu apa yang dia rasa. Tapi sebab Nizam bawa nama dia tau. Masuk paper, masuk berita, semua bukan nama Muhammad Nizam je tau. Tapi nama yang disebut tu Nizam Zaidi. Zaidi tu dia tau. Berat juga macam mana Nizam cakap dia. Tapi alhamdulillah, kenapa Nizam cakap Papa antara salah satu Nizam hero. Sebab dia ada waktu Nizam susah, waktu Nizam senang. Dia tak pernah rasa, sebab dia tahu. Dia tahu maksudnya apa yang terjadi dalam hidup Nizam akan belajar. Itu Papa sentiasa beri semangat. Nizam bersyukur sangat sebab di waktu dan di masa Nizam perlukan pertolongan, perlukan support, ada family yang support Nizam. Nizam bersyukur sangat. Nizam, family support Nizam. Tapi pada ketika itu Nizam ada risau tak kerjaya Nizam sendiri? Mana risau tu? Macam Nizam cakap tadi, Nizam risau. Macam bisikan tadi kan masuk. Dia ada bisikan-bisikan yang habis kerjaya aku. Tapi menutup kerisauan tu semua bila Nizam menambahkan kepercayaan dan ketakwaan pada Allah tu. Maksudnya,
Okeylah, aku dah macam ni. Kalau nak cari watak. Oh, watak macam ni sikit-sikit. Nizam boleh bawa watak ni. Nizam boleh bawa watak. Okey, bawa panggil dia. Nampak? Dengan Nizam boleh bawa watak ni. Tak payah, Nizam itu ada kes. Nampak? So dia berbeza, tapi apa Nizam husnuzan lah. Maksud dia Nizam nak orang kenal Nizam dan orang ambil Nizam berpesan bukan berdasarkan kontroversi, tidak, tetapi melalui kredibiliti dan bakat yang apa yang ada pada Nizam. Itu lah. Kerisauan tu pasti ada lah kan. Kerisauan tu ada, tapi dia bila kita ingat Allah tak ada risau. Sebab apa? Allah Maha Besar kot. Itu je. Di kalangan kami belakang kami tahu cerita sebenar dengan cerita. Ya. Semua kan. So, sikit lah kalau orang tak faham tak apa, tapi adakah Nizam berdendam dengan sesiapa selepas kejadian tersebut? Manusia, okey, jujur yang cakap lah. Iman tak kuat. Dan amarah tu akan datang bila kita akan ingat balik memori tu. Nizam ada rasa dendam sebelum ini dan Nizam mengakui benda tu dan membuatkan sampai ada satu post Nizam buat. Tetapi bila Nizam sedar balik, apa benda aku buat ni ya? Kenapa aku nak amarah ni? Tak, Nizam, kau tak perlu nak rasa dendam ke apa, tak perlu. Sebab bila Nizam, macam saya cakap, Nizam positif. Bila dia apa-apa berbalik pada rukun iman yang ke-6 lah. Percaya pada qada dan qadar. Maksudnya, kau percaya kepada qada dan qadar kau. Engkau dah dipilih oleh Allah SWT untuk jalani ujian ni. Allah tak akan ambil orang lain, Nizam. Allah tahu kau boleh jalani ujian ni. So engkau terpilih. So adakah engkau nak mengeluh? Tak. Macam Nizam syukur, alhamdulillah. Dan setiap kali Nizam fikir pasal kerja, Nizam cakap, ya Allah. Itu Nizam cakap, setiap kerja, lagi Nizam risau, lagi kuat kepercayaan Nizam pada keimanan tu lebih, ketakwaan tu kan. Alhamdulillah. Faham Nizam? Okey, tapi terbuktilah sekarang ni masih ada terima berlakon. Alhamdulillah. Nizam pergi mana-mana, ramai yang masih terima Nizam berlakon. Dan mereka memang siapa yang ban, tak ada siapa yang tak ada. Tak nak ambil awak. Alhamdulillah tak ada. Sebab mereka pandang Nizam, dia orang cakap Nizam satu, Nizam apa yang berlaku tu personal. Kan? Personal Nizam. Kita orang tak kacau pun. Itu terpulang kat Nizam. Kenapa kita ambil Nizam berlakon? Sebab kita orang tahu Nizam, kita orang best bekerja dengan Nizam. Nizam boleh deliver semua. So Nizam dengar ayat tu macam alhamdulillah, terima kasih. Pengajaran dan juga iktibar yang Nizam dapat ambil secara keseluruhan lah. Awak muda lagi kan? Dan diberi cabaran ni awal, sekurang-kurangnya bukan lewat sangat kan. Ya. Masih lagi boleh betulkan diri. So apa yang awak belajar, apa yang awak dapat iktibarnya? Pilih circle, family first, dan jangan lupa Tuhan lah. Pengajaran yang macam nak cakap tu lah dia pengajaran. Ingat-ingat lah. Berpijak di bumi yang nyata kan. Ingat-ingat lah kan. Pilih circle lah. Jangan salahkan circle kita bila apa-apa terjadi. Salahkan diri sendiri. And macam tu lah. Ya. Sendiri yang pilih Dan perkara tu berlaku di luar kawalan. Maksudnya bukan buat huha ke apa, tapi sebab ada nasihat, ada individu yang disebabkan masalah peribadi diorang, diorang buat macam tu. Dan apa-apa pun berlaku, kena percaya qada dan qadar Allah. Pengajaran yang boleh ambil, jaga diri lah, tu je. Tahun ni banyak lagi kan Nizam? InsyaAllah tahun ni ada banyak lagi. Sekarang 11 Ogos ni Kanchiong, dia Astro First. Lepas tu 25 Ogos guys, jangan lupa support Air Force dekat Pawagam. Nizam jadi fighter jet. Pilot, dah jadi pilot dalam tu. Lepas tu bulan 11 insyaAllah ada Rempit 2. Saksikan Rempit 2 insyaAllah. Jatuh bangun balik tu yang penting, ingat Tuhan. Jatuh bangun balik, ingat Tuhan. Dan mereka-mereka di belakang kamera yang sentiasa support Nizam. Guys, korang semua terima kasih banyak. Alhamdulillah. Gila Nizam. Terima kasih. Nizam jumpa lagi Nizam insyaAllah. Mari Nizam. Assalamualaikum.